there are a questionable provision in the MOU Bar Council. Dalam MOU ini ada peruntukan yang bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang. Jadi kerajaan yang legitimate, yang sah, yang dibuat berteraskan kepada perlembagaan dan undang-undang, bukan di sebaliknya. Melayu mudah. Melayu mudah. Inilah berita yang terakhir. Askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, tahniah Tuan Yang di-Pertua atas pelantikan pada hari ini. Saya ucap terima kasih di atas peluang diberikan untuk saya turut membahaskan usul percaya ataupun vote of confidence yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Petra Jaya sekejap tadi. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa sebenarnya usul percaya ini sepatutnya bukanlah satu perkara yang perlu dan utama yang dibawa atau diadakan oleh pihak kerajaan. Kerana bagi saya, ianya hanyalah berbentuk akademik, berbentuk lewah dan tidak perlu. Terutamanya selepas Yang Berhormat Tambun telah pun dilantik oleh Yang di-Pertua Agong menjadi Perdana Menteri dan telah menubuhkan kerajaan. Kalau usul ini dibawa sebelum kerajaan ditubuhkan, itu adalah agak menasabah. Ini kerajaan telah ditubuhkan, jalankanlah kerajaan yang ditubuhkan itu, bukan lagi membawa usul ini. Bagi saya ini adalah satu perkara yang boleh dianggap satu pertandingan sorak ataupun shouting match yang dibawa oleh Perdana Menteri, yang mana saya bersetuju dengan Yang Berhormat Bukit Gelugor. Bukit Gelugor dalam satu kenyataan menyatakan bahawa tak perlu usul percaya, sudah ada 140. Apa lagi perlu bawa? Tak perlu bawa lah. Tapi bila dah bawa, insyaAllah kita akan bahaskan perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyatakan bahawa sekali lagi sebagaimana Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi, pihak kami, Perikatan Nasional menerima hakikat bahawa kami akan menjadi pembangkang yang membawa peranan semak dan imbang kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Walaupun saya ingin mendedahkan di sini bahawa pihak kami pernah ditawarkan beberapa jawatan kabinet untuk menyertai kerajaan di sebelah sana. Ada pula jaminan kononnya nak bayar balik segala perbelanjaan pilihan raya kami. Tetapi kami tidak menerima kerana kami yang berada di sini, kami membawa mandat 4.7 juta pengundi popular yang mengundi Perikatan Nasional, membawa 74 kerusi di dalam Parlimen Malaysia ini. Kota Baru minta Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya ada hanya 5 minit saja. Saya ingin menyatakan Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mendapat satu penjelasan daripada Yang Berhormat Tambun mengenai satu dokumen yang telah disebutkan tadi oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dokumen yang bernama Perjanjian Persefahaman Kerjasama untuk membentuk kerajaan gabungan. Itu nama kerajaannya. Kerajaan gabungan dalam kurungan yang dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan Malaysia. Kerajaan gabungan yang dikenali Kerajaan Perpaduan Malaysia. Ini bagi kestabilan, pembaharuan, perpaduan sosial dan inklusif. Ini memorandum yang ditandatangani 16 Disember 2022. Apa yang saya nak dapat penjelasan ialah, pada pandangan saya, dokumen perjanjian persefahaman ini adalah perjanjian yang tidak berperlembagaan. It is an unconstitutional document yang merupakan satu pelanggaran kepada perlembagaan. Paling kurang, ini saya nak dapat penjelasan, paling kurang 3 peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan Perkara 10 yang menyatakan mengenai freedom of speech ataupun kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan telah dilanggar di dalam perjanjian persefahaman ini. Yang kedua, Perkara 63. 2. Saya mohon izin untuk baca Tuan Yang di-Pertua. Tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan
olehnya semasa mengambil bahagian di dalam prosiding di peringkat dasar dan juga peringkat jawatankuasa. Jadi apabila klausa 4 di dalam perjanjian persefahaman ini menyatakan bahawa mana-mana ahli gabungan yang telah menandatangani perjanjian ini tidak bersama dengan kerajaan, mereka akan terlucut kedudukan mereka sebagai ahli parlimen. Itu juga adalah satu perkara yang bertentangan dengan artikel ataupun perkara 49A yang baru dipinda berkaitan dengan lompat parti. Tidak ada satu peruntukan di dalam perkara 49A yang mengatakan bahawa ahli parlimen di pihak kerajaan yang tidak bersama kerajaan lucut jawatannya sebagai ahli parlimen. Itu perkara yang penting. Yang keduanya, di bawah Akta Kontrak. Akta Kontrak Seksyen 24 dan 25. Saya tidak ada masa habis. 24-25 mengatakan bahawa satu-satu perjanjian, ini perjanjian persefahaman, yang berteraskan kepada perkara yang forbidden by law, yang disekat oleh undang-undang, ianya menjadi satu kontrak yang tidak sah. Begitu juga di dalam kanun keseksaan. Seksyen 124 jelas mengatakan bahawa, saya mohon baca, barang siapa dengan niat untuk mendorong atau memaksa mana seseorang ahli parlimen daripada menjalankan ataupun jangan menjalankan apa-apa kuasa ahli parlimen itu yang sah di segi undang-undang, orang itu boleh didapati bersalah, boleh dihukum sehingga 20 tahun ataupun boleh dikenakan denda. Saya nak menarik perhatian Dewan Yang Mulia Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, sudah ada satu report polis telah dibuat mengenai pelanggaran undang-undang yang berkait dengan mereka yang menyebabkan berlakunya penandatanganan memorandum perjanjian persefahaman ini. Saya mohon sahabat saya Yang Berhormat Menteri KDN jangan menyekat pihak polis daripada menyiasat perkara ini. Saya percaya beliau seorang profesional. Biar polis menyiasat perkara ini. Jika sekiranya ianya bertentangan dengan Seksyen 124 Penal Code atau kanun keseksaan, biarkan undang-undang mengambil tempatnya. Jadi saya harap kerajaan yang ada, jika sekiranya kerajaan ini kerajaan yang legal, ianya perlu meneliti perkara-perkara yang bercanggah dengan undang-undang. Dengan itu, sekali lagi, dan perkara ini Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, pada hari ini, Majlis Peguam Malaysia Bar Council menyatakan bahawa some provision, ini saya baca, there are a questionable provision in the MOU Bar Council. Bar Council menyatakan bahawa dalam MOU ini ada peruntukan yang bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang. Jadi sebagai pembangkang, kami mahu rakyat diperjelaskan supaya kerajaan yang ada ini menjadi kerajaan yang legitimate, yang sah, yang dibuat berteraskan kepada perlembagaan dan undang-undang, bukan di sebaliknya. Kota Baru. Dengan itu, Kota Baru. Betul. Kota Baru. Dia boleh Selangor nak bertanya aja.